نبي أرسل وأتم علينا نعمة بأعظم منهاج شرع منهاج الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا الرسول الكريم وعلى آله وصحابته، وأحينا اللهم على سنته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat anugerah kepada kita, Islam dan juga iman, dan juga kita dapat beramal soleh, kita dapat beramal pagi, petang, siang, malam. Kita dapat beramal, kita dapat menghadiri majlis ilmu ini dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa kita, merahmati kita semua. Jadi insya-Allah kuliah pada hari ini berkenaan dengan kitab Al-Adhkar, zikir-zikir sepanjang hari yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Itu berkenaan dengan masih lagi dalam kitab Shalah, kitab yang pertama berkenaan solat, berkenaan dengan bab yang ke-20, zikir pada pagi hari Jumaat. Zikir pada pagi hari Jumaat. Dalam buku saya ini surat 181 lah, 181. Qala al-musannif rahimahullah, bab ke-20. Bab yang ke-20, zikir pada pagi hari Jumaat. Seluruh zikir, itu semua zikir lah, yang dibaca pada hari lain juga dibaca pada hari Jumaat. Maksudnya segala zikir, amalan yang boleh kita lakukan pada hari lain, maka kita buat pada hari Jumaat. Itu yang dimaksudkan. Maksudnya apa saja, kerana hari Jumaat itu adalah hari yang mulia, penghulu Sayyidul Ayyam, penghulu bagi hari-hari. Maka kita kena buatlah, maksudnya ada khusus dia, ada pengkhususan. Sebab Nabi sebut tu ada maksudnya khusus hari Jumaat tu kita boleh. Apa sahaja, walaupun Nabi tidak khususkan dengan bacaan-bacaan tertentu, walaupun kita akan sebut jugalah ada bacaan-bacaan tertentu, tapi yang zikir-zikir, amalan-amalan yang mutlak itu, yang tidak terikat pada waktu dan tempat itu, maka kita boleh amalkan pada hari Jumaat. Dan ditambahkan sebab hari Jumaat adalah hari khusus, bahkan dipanggil sebagai Eid, hari Eid, hari raya. Hari raya bukanlah maksudnya hari raya Aidilfitri ada Adha tu, tidak ada lebih daripada Aidilfitri ada Adha. Tambah satu lagi bid'ah lah. Kalau kita tambah satu lagi hari raya tu, maksudnya satu perbuatan bid'ah. Tidak ada hari raya lebih daripada dua, iaitu Adha dan juga hari Aidilfitri. Jadi kita katakan bahawa zikir itu, kita kena tahu bahawa zikir itu bermacam-macam lah. Saya telah sebut sebelum ini bahawa zikir ada 3 bentuk. Pertama, zikrullah, menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Dan yang ketiga adalah berselawat kepada Nabi SAW. Ini 3 bentuk zikir. Dan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini menyebut nama Allah. Bahkan kita boleh memuji, kita tahmid, takbir, tahlil. Takbir kita membesarkan Allah Ta'ala, tahmid kita memuji Allah Ta'ala, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, hawqalah, hasbalah, hasbi Allah wa ni'mal wakil, dan sebagainya. Itu adalah zikir-zikir yang kita boleh amalkan pada hari Jumaat. Sebab apa dia kata, apa sahaja kita baca, kita boleh zikir untuk pada hari Jumaat. Dan kita katakan baca Al-Quran, maka hendaklah kita baca Al-Quran, dan dia ada khusus ayat Quran yang surah yang perlu kita baca pada hari Jumaat. Tapi sini disebut tentang zikir pada pagi hari Jumaat, pada pagi hari Jumaat. Kemudian disebut lagi anjuran supaya banyak berzikir dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi lebih kuat pada hari Jumaat berbanding dengan hari yang lain. Maksud pada hari Jumaat kena banyak berzikir, banyak berselawat. Sebab kita kata tadi kan, pertama zikir yang berzikrullah, sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, saya sebutkan tadi, iaitu takbir, tahlil, tasbih, tahmid, hawqalah, hasbalah, dan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa, kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Doa satu perkara juga. Jadi kita kata yang kedua adalah kita sebut tadi baca Al-Quran.
Nanti kita akan sebutkan yang ni disebut sini. Dia kata apa? Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat. Kerana diriwayatkan daripada An Abi Hurairah dan daripada apa ni daripada Aus, daripada riwayat Ibnu Khuzaimah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah fihi khuliqa Adam wa fihi qubitah wa fihi an-nafkhah wa fihi as-sa'qah fa'akthiru alayya min as-salah fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Jadi maksudnya sungguhnya sebaik-baik hari kamu adalah hari Jumaat. Padanya diciptakan Nabi Adam dan dicabutkan rohnya dan ditiupkan sangkakala. Bahkan Nabi mengarahkan kita fa'akthiru alayya min salah min salat fa'akthiru alayya minas salati fihi. Maka hendaklah kamu perbanyakkan berselawat padanya pada hari Jumaat itu ke atasku, kerana solat itu, doa itu akan ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana hadis diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tadi hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta rudda alaihi. Rawahu Abu Daud wa Ahmad wal Baihaqi. Maksudnya tidaklah salah seorang daripada orang Muslim itu memberi salam ke atasku, solat salam samalah, melainkan Allah mengembalikan ruh aku, illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaih, supaya aku ni boleh menjawab salamnya. Jadi kita kena berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat. Itu kelebihan kita dianjur untuk berselawat pada hari Jumaat. Kena perbanyakkanlah. Nak lagi kita ni bulan Ramadan lagi lah kena banyak, kan? Sebab dia selawat itu adalah zikir yang mutlak. Dia tidak terikat pada waktu, masa dan tempat. Jadi maka pada bulan Ramadan kena banyaklah berselawat kepada Nabi. Dan kita telah sebut tentang kelebihan kenapa kita perlu berzikir kepada, kita berselawat kepada Nabi. Kerana dengan Nabi lah kita mendapat hidayah. Kerana dengan Nabi lah kita mendapat syafaatnya pada hari akhirat nanti. Kerana Nabi SAW adalah orang yang paling sayang kepada kita, paling simpati terhadap kita. Kita nak lari, Nabi tarik balik kita masuk ke syurga. Kita nak lari, masuk lari, kita buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, buat maksiat pada Allah, tapi Nabi nak juga suruh kamu ni masuk syurga. Kalau kita lihat fadilat Ramadan itu, kan, tentang maghfirah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala nak ampunnya dosa kita ni pada hari kiamat, pada bulan Ramadan ni. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang berpuasa bulan Ramadan, maka diampunkan dosanya yang telah lalu dan akan datang. Kalau dia tak puasa pun, dia ni bangun malam, man qama Ramadan, dia tak bangun dia bangun malam, qiyamul lail. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bangun malam pun diampunkan dosa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dia tak boleh juga, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bangun malam Lailatul Qadar, maka Allah ampunkan dosa ni yang telah lalu yang akan datang. Jadi Allah nak ampunkan dosa kita. Simpatinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semua benda kita nak buat supaya kita diampunkan. Kerana Nabi SAW menyebut, rugilah orang yang keluar daripada Ramadan ini tidak diampunkan dosanya. Rugilah. Jadi kita kena mencarikan maghfirah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mencari keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena cari. Kita bulan Ramadan ni memang khusus. Orang kata kenapa kita buat Ramadan ni banyak sangat ibadat, bulan lain tak ibadat. Memang gitulah caranya. Para salafus soleh ni memang khususkan bulan Ramadan untuk banyakkan ibadat lain daripada bulan-bulan yang lain. Kalau bulan lain kita buat sikit, bulan Ramadan kena buat banyak. Itulah yang dilakukan oleh para salafus soleh. Kita sentuh sikit bulan Ramadan sebab nak dekat bulan Ramadan ni, kita kena sebut sikit bulan Ramadan. Imam Syafi'i rahimahullah, apabila masuk bulan Ramadan, beliau telah menghatamkan Al-Quran setiap hari satu kali. Setiap hari satu kali khatam. Yang ni peliklah juga, maksudnya khatam satu hari. Dia buat kerja menghafal Quran, khatam Quran je kerja, kan? Tapi Allah Ta'ala berikan keberkatan waktunya boleh khatam Quran satu hari. Itu hari-hari biasa. Hari biasa.
macam kita hari ni, khatam Quran. Tu hebatnya Allah Ta'ala beri orang sehebat Imam Syafi'i. Oleh itu dia jadi imam pengasas mazhab. Sampai ke hari ni orang beramalkan ajaran Imam Syafi'i. Maksudnya mazhab tu di Malaysia, di mana-mana tempat, di Mesir, kan, semua orang beramal dengan fiqh Imam Syafi'i. Sampai ke hari ni dapat pahala kepada Imam Syafi'i. Tengok besar kita ni apa buat tak tahu. Oleh itu penting. Imam yang besar tu, oleh itu Allah Ta'ala angkatkan mereka. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Imam Abu Hanifah, Imam Malik, semua tu semua mendapat manfaat daripada apa yang kita lakukan semenjak apa mereka lahir, mereka wafat pada tahun kurun ketiga Hijrah. Sekarang kurun berapa? 15 Hijrah. 1000 tahun yang lalu, 1200 tahun yang lalu. 1200 tahun yang lalu dia mendapat pahala orang yang beramal dengan apa yang diajar oleh mereka. Kan? Jadi kita beramal. Itu Imam Syafi'i rahimahullah. Bulan Ramadan khatam 2 kali khatam. Kata Rabi' ni anak murid Imam Syafi'i rahimahullah. Bulan Ramadan 2 kali khatam. Dia kata apa? Sesungguhnya Imam Syafi'i apabila masuknya bulan Ramadan dia telah menghatamkan 60 kali khatam. 60 kali khatam. Masuk 60 kali khatam satu hari apa? 2 kali. Masuk 2 kali khatam satu hari. 60 kali khatam. Tak tahulah bila dia baca Quran tu, wallahu a'lam. Tapi ini diriwayatkan oleh Rabi', anak murid Imam Syafi'i. Rabi' kalau siapa tak kenal tak tahulah. Yang belajar Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i tak kenal Rabi' tu siapa dia. Jadi itulah kita maksudkan dikhususkan pada bulan Ramadan, diperbanyakkan amal ibadah. Bukan kita kata kita bulan Ramadan je beramal. Memang bulan Ramadan tu kita kena banyak ibadat sebab apa? Ditambahkan pahalanya pada bulan Ramadan. Kena banyak ibadah baca Al-Quran. Imam Al-Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari wafat pada tahun 256 Hijrah. Beliau ni menghatamkan Al-Quran. Setiap hari khatam Al-Quran satu kali khatam. Dalam sepanjang bulan Ramadan beliau menghatamkan setiap malam. Cerita malam bukan siang satu hari tu, setiap malam. 3 malam dia akan satu kali khatam. Itu Imam Bukhari. 3 malam sekali khatam. 3 malam satu kali khatam. 3 kali. Kita tak ada buat dah. Kita tak ada buat dah benda-benda macam tu. Tapi maksudnya kita kena perbanyakkan baca Al-Quran. Dan Imam Malik sendiri, Imam Malik rahimahullah, tok guru Imam Syafi'i, wafat pada tahun 179 Hijrah. Imam Malik rahimahullah mengajar kitab Muwatta dia dah. Meriwayatkan hadis, mengajar hadis Nabi SAW di Masjid Nabi. Apabila masuk je bulan Ramadan, dia meninggalkan kelas dia tu, kuliah dia tu. Kuliah baca hadis tu ditinggalkan. Kerana apa? Aqbala alaihi al-Quran. Dia pergi baca Quran. Begitulah para salafus salih baca Quran. Jangan pula kita kata tak bulan Ramadan kena banyak baca Quran. Tadabbur satu kerja. Banyak baca Quran pun satu perkara yang lain juga. Jadi kena banyakkan. Oleh itu dipanggil malam-malam Lailatul Qadar itu qiyamul lail. Bangun malam, maqama Ramadan. Siapa yang bangun malam? Maksudnya bukan bangun saja. Bangun tu maksudnya apa? Semayang malam. Qoma tu maksudnya bukan bangun saja. Bangun tu semayang. Kenapa dipanggilkan bangun malam? Sebab apa? Berdirinya waktu solat pada waktu malam itu. Sebab apa? Kita baca Quran. Berdiri dalam solat untuk apa baca Quran? Itu maksudnya. Oleh itu kelebihan solat malam adalah membaca Al-Quran. Kerana dibaca ketika qiyam. Kita kena qiyam baca bangun malam tu, masa qiyam tu kita baca Al-Quran. Oleh itu Nabi SAW khatam Quran. Khatam Quran. Nabi SAW, Huzaifah bin Yaman, ketika mana beliau ni ikut Nabi semayang malam. Dia tengok Nabi nak semayang, dia ikutlah belakang Nabi. Yalah, siapa tak suka sembahyang di belakang Nabi. Dan Huzaifah tengok Nabi semayang, dia pergi semayang. Para sahabat semua macam tu. Ni Huzaifah tengok Nabi semayang, dia pergi tengok. Macam kita dah juga kat sini dah. Dengar suara sedap baca Quran, kita pergi semayang. Kan? Tapi kita sebab sedap je kan. Bukan sedap sebab sedapnya suara tu. Tak sedap suara tak pergi. Pergi cari masjid lain. Kan? Bukan sebab tu. Kita semayang sebab apa? Kita nak ikut Nabi tadi. Huzaifah bin Yaman, dia sebab apa? Dia tengok Nabi semayang, dia pergi ikut semayang. Maka Nabi baca Al-Quran. Nabi semayang baca surah Fatihah. Maka Nabi baca mula dengan surah Baqarah, Alif Lam Mim. Kan, maka dia baca lama dah baca dah. Satu muka surat, 2 muka surat. Ikut kita lah, 1 muka surat, 2 muka surat.
Kata Huzaifah bin Yaman kata, aku katakan dalam hati aku, dia kata, agaknya 100 ayat ni Nabi berhentilah kot. Banyak juga 100 ayat ni. 100 ayat pernah kita setengah muka surat berkata panjang tu imam baca setengah muka surat. Ya, setengah muka surat. Memang kita rasa panjang. Lama betul imam ni, geram tu kata kan. Lama baca setengah muka surat. Kalau baca satu muka surat lagi penat dah. Nabi baca 100 lebih, dia kata tak 100 ayat Nabi tak berhenti lagi. Maka Huzaifah bin Yaman kata pada dalam diri dia, dia kata apa? Habis surah Baqarah kot kan. Habis surah Baqarah. Habis surah Baqarah tu Nabi berhentilah agaknya. Tak. Surah Baqarah berapa juzuk? 2 juzuk lebih. 2 juzuk lebih. Tak sampai setengah lagi lah. 2 juzuk lebih. Bayangkan 2 juzuk lebih tu, 1 juzuk kalau kita baca lah secara tertil 20 minit. Kalau baca tertil betul-betul 30 minit. Okey, 2 juzuk 1 jam diri. 1 jam diri. 1 jam diri kita. Siaplah imam baca panjang-panjang, pendek kan imam. Qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Dia baca. Itulah yang imam suka baca. Nabi semayang tu surah Baqarah. Bila dia habis surah Baqarah, kata Huzaifah, nak berhenti ni. Dia ingat Nabi nak berhenti dah ni surah Baqarah ni. Nabi sambung baca suratul Nisa. Dan riwayat macam itulah, kalau kita ikut susunan Adik Imran dulu. Suratul Nisa. Nabi baca sambung suratul Nisa. Maka dia kata dia hati, ikutlah Nabi dah, nak berhenti baca panjang-panjang lah, ikut dah. Yang penting Nabi baca, ikut dah. Dah teka tak tepat 100 ayat, tak berhenti lagi. Surah Baqarah tak habis. Baik, ikutlah Nabi, nak berhenti, nak baca, ikut Nabi. Maka Nabi SAW baca suratul Nisa. Khatam suratul Nisa. Habis suratul Nisa. Nabi sambung suratul Ali Imran. Berapa juzuk agak Nabi baca? 5 juzuk. 5 juzuk Nabi baca. Satu apa? Satu rakaat. 5 juzuk Nabi baca 1 rakaat. Kita kalau dengar imam baca 1 juzuk, imam masjid lepas ni je kita. Ni akhir punya masjid kita pergi, dia kata kan. Masjid terakhir kan. Bye-bye dia. Bye-bye lah masjid kan. Nabi baca macam tu. 5 juzuk. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sembahyang ni, ialah panjang tu kita sebut dah 5 juzuk di masjid. Nabi baca, orang bertanya kepada Nabi, bagaimana Nabi sembahyang pada waktu malam? Maka Sayyidatul Aisyah berkata, sungguhnya Nabi solat pada waktu malam di dalam bulan Ramadan dan lainnya. Shalla arba'an la tas'alun husnihinna wa tulihin. Maka Nabi SAW sembahyang malam ni, sembahyang 4 rakaat dulu. 2 rakaat, bukan sembahyang tu 4 rakaat tu. Maksud 2 rakaat. La tas'al an husnihinna wa tulihin. Jangan kamu tanya panjangnya Nabi sembahyang tu. La tas'al an husnihin. Comelnya, cantiknya Nabi sembahyang itu dan panjangnya Nabi sembahyang itu. Jangan kamu tanya. Panjang sungguh. Tadi 5 juzuk tadi, panjang sungguh dah tu. Ya, 5 juzuk. Thumma shalla arba'an la tas'al an husnihin wa tulihin. Kemudian Nabi SAW sembahyang 4 lagi rakaat, 2 rakaat. La tas'al an husnihin wa tulihin. Jangan kamu tanya panjang cantiknya Nabi sembahyang dan panjangnya Nabi sembahyang. Maksudnya 8 rakaat. 8 rakaat, kalau kita dengar tadi Huzaifah kata apa, 5 juzuk dia baca tadi. 5 kali 8 apa? 40 juzuk. 40 juzuk dia baca. 40 juzuk. Maksudnya khatam Quran satu malam. Nabi sembahyang satu malam khatam Quran. Kita tak, qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Dah itulah sunnah Nabi, dia kata. Kan 8 rakaat ikut Nabi, dia kata. Dia tak tahu Nabi sembahyang 8 rakaat tu macam mana. La tas'al an husnihinna wa tulihin. Bahkan Sayyidatuna Aisyah mengatakan, apabila Nabi SAW sembahyang dibaca Al-Quran, apabila lalu pada ayat menceritakan tentang syurga, maka Nabi memohon kepada Allah Ta'ala. Nabi memohon, baca cerita tentang syurga, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila sampai ayat cerita tentang azab api neraka, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya dijauhkan daripada api neraka. Begitulah keadaan cantiknya Nabi SAW sembahyang. Begitulah keadaan kita, sepatutnya macam itulah kita beramal. Ya. Belum selesai habis.
Okey, persoalannya adalah bagaimana susunan pada zaman Nabi ayat Quran itu disusunkan. Begini. Sebenarnya ayat Quran surah-surah dalam Quran itu termaklum bagi para sahabat, susunan dia macam mana dah termaklum. Oleh itu terbentuk zaman sekarang ni yang kita ada ni, mushaf yang kita baca Quran ni, mushaf Osman ni, dia dah tersusun mengikut seperti mana yang Nabi ajar, suruh letak macam tu. Surah Fatihah pertama dan surah Baqarah ikut susunan itu. Itu asalnya macam tu. Dia ada beberapa khilaf. Ulama mengatakan di antara surah Baqarah, surah Bara'ah, surah Taubah dengan surah Al-An'am, adakah didahulukan atau kemudian? Itu khilaf kat situ. Khilaf. Tapi apa yang diletakkan dalam mushaf ini, itulah yang muktamad daripada para sahabat, susunan yang ditentukan oleh Rasulullah. Nabi letak macam ni, macam ni, macam ni. Mereka dah tahu, walaupun tidak ada hadis yang khusus cerita tentang penyusunan itu, walaupun ada sebahagian sahaja, tapi semua kebanyakan penurunan hadis Quran, penyusunan surah-surah dan ayat-ayat Al-Quran itu telah ditentukan oleh Nabi pada awal lagi, diberitahu kepada penulis-penulis wahyu. Macam itulah bangka disusun. Surah ni macam ni, surah ni letak kat sini, ayat ni letak kat sini. Nabi dah beritahu kepada penulis wahyu, maka ditulis oleh siapa dia penulis wahyu ni? Zaid. Maka Zaid mengumpulkan dan meletak mengikut susunan yang disusun oleh Rasulullah SAW, bukan diletak sebagainya. Oleh itu dipanggil susunan ayat-ayat Quran, susunan ayat-ayat Quran dan juga surah-surah Quran itu adalah tauqifi, tak boleh kita ubah. Tauqifi maksudnya tak boleh ubah gini tak boleh, kena ikut macam tu. Tauqifi maksudnya kita kena berhenti, tak boleh nak petikaikan lagi. Itu maksud dia. Ya, betul lah. Ayat yang terakhir diturunkan daripada Al-Quran adalah daripada surah Baqarah. Ayat yang terakhir diturunkan adalah surah Baqarah. Cerita tentang yauma turja'una fihi ila Allah macam ayat ada. Cerita tentang ayat selepas ayat Ad-Dain. Sebelum ayat Ad-Dain tu, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Sebelum ayat tu, yauma turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Tu ayat yang terakhir diturunkan, letak kat situ. Memang ayat itulah yang terakhir. Secara rajihnya itulah ayat terakhir. Walaupun ada sebahagian kata ayat yang terakhir adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Itu ayat itu diturunkan ketika mana Nabi buat haji. Di antara haji dengan wafatnya Nabi waktu yang begitu panjang. Maka waktu tu ada ayat-ayat Quran yang diturunkan, dan ayat yang terakhir kita sebutkan tadi ayat surah Baqarah yang sebelum ayat surah Ad-Dain. Mengikut para ulama mengatakan ada 3 pendapat. Pertama ayat tadi yang saya sebut tadi, yang tu yang paling rajih sekali, yang paling benar. Yang kedua ayat Ad-Dain tadi, yang satu muka surat tu, surah Baqarah. Semua tu dalam surah Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Dan ayat yang ketiga saya tahu ingat ayat apa, surah cerita tentang riba, cerita tentang riba. Jadi semua tu dalam surah Baqarah. Walaupun surah Baqarah dekat awal, tapi itulah ayat yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah SAW. Itu tauqifi. Memang para sahabat tahu dan para sahabat letakkan. Tak perlu kita nak tanya macam mana letak, tak perlu. Sebab dia memang gitu dah. Oleh itu Quran tu macam tu. Oleh itu kita tak boleh baca dalam sembahyang. Apabila kita sembahyang, kita baca surah Baqarah, kita baca surah An-Nas, kita baca surah terakhir, kemudian kita kembali pula surah awal. Tu tak makruh dalam sembahyang kita membalikkan ikut susunan Al-Quran. Pertama kita contoh kita baca surah Duha. Kemudian rakaat kedua kita baca surah Baqarah. Tak boleh. Makruh namanya. Bukan tak sah sembahyang tu. Tapi makruh. Sebab apa? Kita tidak mengikut susunan yang telah ditentukan oleh para ulama. Ini seperti mana yang disebutkan oleh dalam dalam masalah fiqh dan juga ilmu hadis lah, ulumul Quran. Itu berkenaan dengan penyusunan ayat-ayat Quran dan juga surah-surah dalam Al-Quran itu sendiri. Okey, begitu okey. Jadi saya nak sebut tentang apa tadi, berkenaan dengan Nabi SAW apabila sembahyang malam ni. Saya nak cerita tentang walaupun kita cerita hari ni cerita tentang sebenarnya hari Jumaat, tapi dah kebetulan dah cerita tentang Ramadan ni, saya sebutlah sikit. Jadi apa tadi berkenaan dengan tentang Quran tadi macam mana? Kita membaca Al-Quran ini dalam bulan Ramadan, dia sama ada kita membaca dengan membaca sebagai zikir. Membaca zikir maksud kita baca zikir.
Maksudnya tak perlu kita nak mendalami, memahami secara mendalam, tu maksudnya. Tu zikir. Zikir macam kita zikir lah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita menyebutnya dengan banyak. Dan yang kedua adalah dengan cara tadabbur. Maksudnya kita baca dan faham dan memahami makna. Dua-dua tu kena buat. Nabi SAW bertadabbur, bertadarus. Dia panggil tadarus. Dia tak panggil tadabbur sebab makna yang lebih mendalam lagi. Tadarus ini, Nabi SAW bertadarus dengan, tadarus ni baca ayat Quran. Dengan Jibril alaihi salam pada setiap malam Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran. Ini ayat dia. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan sekali. Ketika mana? Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Tidak berlaku lebih dermawan melainkan di dalam Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika mana nak bertemu dengan Jibril alaihi salam. Fayudarisuhul Quran, maka dia bertadarus Al-Quran. Nabi SAW setiap malam bertadarus dengan Jibril alaihi salam Al-Quran. Oleh itu kita kena buatlah macam Nabi. Nabi baca Quran tiap-tiap malam, kan? Maka dengan itulah kita kena banyakkan baca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Jadi apa saya lupa dah tadi apa saya nak sebut, tapi itulah di antara perkara. Dan masalah kita adalah baca Al-Quran ini memanglah tentang khatam Quran ini. Nabi menyebut bahawa janganlah kamu ni menghatamkan Al-Quran kurang daripada 3 hari. Maksudnya 3 hari baru khatam. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Tapi masalahnya adalah, persoalannya adalah bagaimana para salafus soleh ni khatam Quran 1 hari 2 kali, kan? Sedangkan Nabi kata jangan khatam kurang daripada 3 hari. Maksudnya 3 hari baru sekali khatam, 3 hari sekali khatam, 3 kali. Itu yang jangan lebih daripada itu. Maksudnya jangan 2 hari khatam ataupun 1 hari khatam, tak. Tapi masalahnya bagaimana para salafus soleh dia khatam 1 hari. Itu dipanggil, apabila Nabi SAW memerintah kepada kita, maka Nabi SAW memerintah dalam bentuk wasatiyah. Dia tidak memaksa kita supaya sampai kita tak boleh nak buat apa-apa. Sebab baca Quran ni bukan senang. Saya pernah tahu di antara pelajar-pelajar tahfiz di Malaysia ni, khatam Quran 2 hari. Duduk khatam, nak khatam Quran ni 2 hari. Duduk baca Quran, tak makan sikit. Makan, minum, baca Quran. Makan, minum, baca Quran. Makan, minum, baca Quran. 2 hari baru khatam. Ini kan kita pula tak hafal Quran lagi, tak tahulah berapa hari baru khatam Quran. Itu yang kita tahu. Tapi Syekh saya sebut bahawa dia pernah dia tahu bahawa ada seorang dia khatam Quran 1 malam, 1 kali khatam. 1 malam. Ini Allah Ta'ala berikan keberkatan dalam waktu-waktu mereka. Oleh itu kita tak bolehlah memikirkan tentang logiknya kiraan itu. Boleh khatam 1 hari itu, logik itu kita tak boleh fikir sangat. Kalau kita kata tak, dia baca dengan tertil. Baca dengan tertil, baca semayang betul-betul tertil. Dia tidak baca mama tak ada, baca tertil. Memang disebut oleh Syekh saya kata dia memang baca dengan tertil. Dia kata gini, kisahnya Syekh saya sebut ni, Syekh saya terkenal lah. Syekh betul lah. Syekh saya daripada Morocco ni. Saya sebutlah nama dia, Syekh Sa'id Al-Kamali. Beliau menceritakan bahawa ada orang tanya pada dia, Ista'zam, dia kata orang yang hafiz Quran ni dia rasa besar sangat nak khatam Quran 1 hari, dia kata. Kalau dapat khatam bukan 1 hari, dia kata 1 malam. Saya payah nak khatam Quran 1 malam bukan satu perkara yang senang. Nak baca Quran nak buat kita nak harian kita dah satu masalah. Tapi dia kata memanglah ikut kalau kamu kata tak boleh buat benda tu, dia kata sebenarnya benda ni bukan kamu yang tak boleh. Dia kata perkara tu berlaku, dia kata. Jangan kamu persoalkan masalah kamu tak boleh baca 1 hari boleh khatam, kamu kata orang lain tak boleh buat. Dia kata boleh. Maka diceritakan kisah seorang ni, anak isteri dia ni imam masjid. Dia ada anak ada kahwin dengan seorang muallaf. Jadi hafiz juga. Muallaf dia hafiz juga. Jadi 1 hari tu yang ceritanya adalah anak muallaf ni. Dia panggil anak menantu. Allahumma salli Muhammad. Menantu dia kata kepada menantu dia. Imam dia kata kepada menantu dia. Menantu dia kata kita malam kita khatam Quran boleh? Dia khatam. Malam tu sembahyang tahajud malam, khatam Quran malam tu juga. Tu dia Allah Taala beri.
Memang dia kata boleh. Kita jangan fikir dengan logik kita. Bukan logik lah, kita panggil rasional. Kita panggil istilah logik ni kena satu perkara yang lain. Rasional. Kita suka merasionalkan satu perkara. Boleh ke tak boleh? Ikut adat. Rasional ni adat lah. Benda tu boleh disebabkan adat. Tapi kita tak boleh fikir tentang masalah rasional dalam masalah keberkatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Disebut. Oleh itu Imam Nawawi bila menceritakan tentang Imam Syafi'i khatam 2 kali tu, memang perkara tu pelik lah namanya. Tapi tak ke kita kata Robert anak murid Imam Syafi'i itu menipu. Kan kata Imam Syafi'i khatam 60 kali 60 kali khatam satu Ramadan, 60 kali khatam satu Ramadan. Takkan kita kata Robert ni menipu, orang perawi menipu. Tak ada orang cakap apa. Semuanya ahli siqah yang meriwayatkan tentang kisah ini. Kisah Imam Syafi'i menghatamkan 60 kali khatam satu Ramadan. 60 kali khatam satu Ramadan. Tak terbuat dah kita. Itu diceritakan tentang Imam Syafi'i. Dia kata orang yang paling banyak menghatam Quran diriwayatkan oleh Imam Nawawi. Kita sebut dah sebelum ini. Tentang kitabu selepas ni kita cerita tentang kitabu tilawatil Quran. Kitab menceritakan baca Al-Quran. Orang yang paling banyak khatam Quran dia kata yang sampai kepada Imam Nawawi dia kata 7 kali khatam satu hari. Itu Allahu a'lam, saya tak tahulah macam mana dia punya hebatnya tu 7 kali khatam satu hari. Wallahu a'lam, tapi tu dia kata Imam Syafi'i. Imam Nawawi bukanlah orang kita kata dia menipu, tak ada. Dia orang siqah dah tu. Kan? Nak menipu pula dia, takkan nak riwayat cerita-cerita bohong, dongeng itu. Cerita benar ni. Cerita benar. Ini dah panggil karamah orang kata karamah wali ni terbang atas air, terbang. Hak tu bukan karamah yang difikirkan ulama. Karamah yang difikirkan ulama adalah macam ni. Boleh khatam Quran, boleh baca Al-Quran, boleh menulis hadis. Para ulama dulu boleh berjalan. Mereka ni belajar hadis. Boleh jauh tu. Mana ada kapal terbang? Mana ada zaman kapal terbang, naik kereta, tak ada. Tapi mereka boleh berkumpul, dapatkan semua hadis-hadis dikumpulkan dalam satu buku. Pelik sebenarnya. Sebenarnya perkara itu pelik. Bayangkan mereka menulis kitab besar. Kitab Imam Al-Bukhari rahimahullah kurun ke-3 Hijrah. Mana ada alat cetak? Tak ada alat cetak. Buku kertas, bukan kertas yang biasa, kertas tebal tu. Dia boleh menulis kitab tebal. Kalau kita nipis tu tebal ni, kita tengok lah. Kitab Imam Nawawi tu macam tebal ni. Imam Bukhari kitab tu dia tulis 6,000 hadis. Kita dalam kitab sekarang ni adalah dalam 2-3 jilid. 3 jilid zaman sekarang. Zaman tu dulu tak tahu 10 jilid itu. Dia boleh menulis. Agak-agak bila lah dia tulis agak. Itu keberkatan dia panggil. Keberkatan. Kalau kita cerita tentang bagaimana ulama menulis kitab, kita kata mustahil orang zaman sekarang boleh ikut macam tu. Siapa? Saya tengok sendiri pensyarah diwajibkan mereka ni pensyarah di universiti ni menulis artikel nak tulis satu artikel dia jenuh. Artikel 10 muka surat. 10 15 muka surat. Baru banyak dia tulis satu tahun. Buku baru banyak dia orang ada tulis. Ulama dulu Imam Nawawi kitab tebal. Majmu' kitab. Seorang dia tulis. Kamus tentang bahasa Arab Fairuz Abadi ataupun Lisan Ibn Mansur. Dia tulis kamus bahasa Arab tu, dia tulis seorang. Kita kamus dewan tu apa orang tulis? Tebal ni, kamus dewan. Ni tak Lisanul Arab tebal ni. 15 juzuk, 15 jilid tebal ni. Dia seorang tulis. Agak bila dia tulis agaknya. Kita nak keluarkan ilmu tu pun tak tahu macam mana. Oleh itu kita panggil sebagai karamah dia, karamah ilmu yang Allah Ta'ala. Oleh itu tak perlu sangat kita nak rasionalkan perkara-perkara yang Allah Ta'ala berikan kepada para ulama ini. Sebab tak boleh. Saya tak terfikir macam mana mereka boleh buat. Kalau saya baca sejarah benda-benda pelik. Tulis kitab Zamakhsyari, kitab tulis tafsir dia. Kitab kitab besar-besar, bukan kitab kecil-kecil. Imam Al-Juwaini, Imamul Haram Al-Juwaini, kitab Nihayatul Matlab 40 jilid zaman sekarang. Dia ada kitab lain lagi. Tu satu jilid 40 jilid. Tak tahu dah. Saya tengok zaman sekarang kitab yang paling besar dia tulis oleh Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah. Maksud ensiklopedia fiqh oleh kerajaan Kuwait. Ada 45 juzuk. Tahu berapa orang tulis? Beratus orang tulis kitab tu. Nak dapatkan 40 tu beratus. Yang ni Imam Juwaini tulis Nihayatul Matlab tentang fiqh 40 jilid dia boleh tulis. Seorang dia. Macam mana ilmu Allah Ta'ala letakkan dalam kepala dia.
Ini memang mustahil kita kata tak rasional. Tapi dia dah tulis. Memang dia tulis. Imamul Haramain, kitab Nihayatul Ma'rif dalam mazhab Syafi'i. Kitab pun banyak dah nak cerita ni. Tak tergambar lah kita kata. Macam manalah ulama Allah Ta'ala berikan waktu mereka diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh itu kita katakan efisiennya waktu itu dengan keberkatan waktu yang kita berikan berkhidmat untuk agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak tahulah. Oleh itu kita ni banyak dosa sebenarnya. Itulah masalahnya. Menyalah ke Imam Syafi'i, Imam Malik. Imam Syafi'i ni tak pandai dia kata. Itu masalah. Betul lah tu. Orang sekarang ni dia rendah-rendahkan ulama dulu, bagaimana mereka ni mengeluarkan. Dia kata ulama dulu tak tahu apa yang ada sekarang, dia kata. Dia tak tahu imam tu macam mana. Dia tak tahu. Allah Ta'ala berikan. Allah Ta'ala merahmati mereka. Bagaimana mereka nak belajar? Mereka nak belajar. Imam Syafi'i nak belajar. Nak baca hafal, terlupa hafalan. Terlupa hafalan. Dia kata, wahai guruku. Dia tanya Waqi'. Ya Waqi', wahai guruku Waqi', aku ni lupa aku dulu. Sebab apa? Dosa sikit. Bukan dosa. Ada satu hari dia tanya kepada dia, Imam Syafi'i, satu hari aku ni lupa. Sebab apa? Dia kata, aku fikir apakah dosa aku. Dia fikir apakah dosa kita. Kalau tak cari dah, aku buka ni ada macam-macam dosa. Imam Syafi'i, aku fikir. Dia kata apa? Aku fikir, aku mengingatkan apakah dosa aku buat. Maka dia teringat, dia kata satu hari aku masuk masjid. Waktu pagi ni, waktu subuh, fajar tu, masa nak sembahyang subuh ni. Datang aku masuk masjid. Aku tengok ada orang duduk ni. Duduk apa? Menangis dalam masjid, dia kata. Maka terlintas dalam hatiku. Pergilah menangis kat rumah lah. Terlintas. Bukannya dia cakap ke orang tu ke apa. Dia cakap cerita ke orang aib, cerita pasal. Tak ada, cerita terlintas. Agak inginlah dosa aku. Maka dia minta maaf dengan orang tu. Minta maaf, barulah boleh ingat balik. Kita tak ada dah. Tak tahulah keadaan kita punya apa ni, dosa kita dengan Tuhan, tak tahulah. Itulah kita mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dah dosa kita. Itu rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi maghfirah kepada kita. Jadi bulan Ramadan lah kita kejar. Saya cerita sebenarnya sebab apa, perkara ni adalah ada perkara yang kita boleh rasionalkan, ada perkara yang tak boleh. Sebab masalah rasional adalah masalah adat. Masalah akal, hukum akal itu perkara lain. Wajib, mustahil, harus tu hukum akal. Adat ni mungkin boleh jadi, mungkin tak jadi, kan? Api terbakar, itu adat. Tapi secara hukum akalnya, api mungkin boleh tak terbakar. Mungkin tak terbakar. Kisah Nabi Ibrahim, kisah banyak je. Oleh itu kita rasional ini bukan satu dalil yang kuatlah dalam menceritakan masalah perkara-perkara yang qat'i, yang muktamad. Jadi apa yang sebenarnya saya sebut ni lebih cerita benda lain pula, kan. Tapi apa yang kita sebut adalah Nabi SAW. Satu lagi cerita ni saya berhenti. Nabi SAW sembahyang malam, solat malam. Bagaimana keadaan Nabi? Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Ibn Hibban mengatakan Nabi SAW sembahyang malam ni bengkak kaki. Tu dia kata main 5 juzuk, satu malam, satu malam tu boleh khatam Quran. Bengkak kaki Nabi, hatta tafahat qadamah. Nabi SAW bengkak. Intafahat bengkak. Dan riwayat lain menyebutkan hatta warimat qadamah, merah kaki Nabi. Kita kaki merah kaki berhenti dah, gaut ustaz. Gaut terus, kan. Memanglah kita sakit tu kita kena berhenti kita tu, tapi Nabi sanggup. Maka ditanya kepada Aisyah, bertanya, wahai Rasulullah, engkau telah diampunkan dosa yang telah lalu dan akan datang, kenapa kau buat sampai sakit-sakit kaki, bengkak-bengkak kaki ni? Nabi kata apa? Kita kata apa? Nabi SAW cakap apa? Afala akun abdan syakura, tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Nak menjadi hamba Allah Ta'ala bersyukur sampai bengkak-bengkak kaki. Tapi kita kata, tak, Islam ni mudah, dia kata. Islam ni mudah. Islam bukan semudah itu yang difahami. Bukan semudah itu. Kita kena berzikir itu banyak. So apa, hati kita ni, kita punya emosi kita punya jiwa kita ni suka benda senang. Kita kena hapuskan. Lapar kita suka kenyang. Lapar tak nak. Berlapar itu ada cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah, mudah-mudahan tak terlalu panjang sangat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kita bulan Ramadan, kita dapat beramal dalam bulan Ramadan, beramal soleh, kita dapat membaca Al-Quran, kita dapat berzikir, kita dapat bangun malam, dapat solat tarawih, dapat bersedekah, dapat beramal
amal soleh yang begitu banyak dalam Ramadan. Allah bantu kita dalam melaksanakan ibadah ini. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita daripada golongan-golongan yang Allah Taala ampunkan dosa-dosa kita pada bulan Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.